Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Shadaqallahul azim. Yang berbahagia Tuan Pengerusi, Tuan Imam, anggota jawatan kuasa Masjid An-Naim Taman Seri Setia, adik-adik jemaah muslimin, muslimat, hadirin, hadirat rahimakumullah sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala dapat kita hadir ke rumah Allah dan kita berniat i'tikaf di rumah Allah ini dan berada pula dalam majlis ilmu Raudhatul Jannah Taman Syurga. Semoga mendapat rahmah dan barakah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Baiklah tuan-tuan, pada malam ini kita baca sambungan kitab Asas Aqidah Islam. Dan kita masih lagi berada pada tajuk Al-Asma'ul Husna, mengenal Allah melalui nama-nama Allah yang maha mulia. Baik, tuan-tuan ada buku, boleh buka muka surat 66, nama Allah yang ke-35, Al-Ghafur. Al-Ghafur yang maha pengampun, daripada perkataan ghafara. Ghafara makna mengampunkan. Istighfar makna minta ampun. Ghafur sifat Allah yang amat-amat pengampun. Suka memberi keampunan. Allah yang mengampunkan dosa besar. Dosa-dosa besar. Dosa yang besar, dosa yang kecil, Allah akan mengampuni segala dosa hamba-Nya apabila mereka bertaubat. Syarat kena taubat lah. Kalau tak taubat, tak istighfar, bangga dengan dosa, mati dalam dosa, minta maaf, waliyadzubillah, Allah tidak akan mengampunkannya. Maka umatnya, hamba-Nya yang bertaubat, maka Allah akan mengampunkan, kecuali dosa syirik, kerana orang melakukan syirik itu telah keluar daripada Islam. Sebab ada dalam Quran sebut, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak mengampunkan dosa orang yang mensyirikkannya. Tetapi ayat itu ditafsirkan dengan panjang lebar, perbahasan para ulama. Baca lagi, tetapi boleh kembali semula. Adakah sudah tertutup pintu taubat kepada hak syirik ni? Belum. Sebab tu kena baca sampai habis tu. Tetapi boleh kembali semula, kembali kepada tauhid. Sebab syirik itu menggugurkan tauhid. Tauhid mana apa? Mengesakan Allah Ta'ala, mengatakan yakin Allah tu, sebagaimana Quran sebut, qul huwallahu ahad. Jadi kita beriktikad rukun Islam yang pertama. Rukun Islam pertama bersyahadah asyhadu an la ilaha illallah. Itulah tauhid. Syahadah menggambarkan, syahadah memberi makna tauhid. Bersyahadah, bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah. Jaga betul-betul sampai ke mati. Kalau dah terjebak dengan syirik, habis ya. Wasaklah syahadah tu, wasaklah dia punya tauhid tu. Tapi adakah sudah tertutup pintu serapat-rapatnya hak mana syirik, yang mana pernah syirik? Tak kiralah syirik dengan perkataan ke, syirik dengan perbuatan ke, syirik dengan i'tiqad kepercayaan ke,
Adakah langsung sudah tertutup pintu tak boleh bertaubat dah? Jawabnya tidak. Boleh kembali semula, boleh kembali kepada tauhid jika ia membuat pengakuan dengan 2 kalimah syahadah, mengucap balik kembali kepada tauhid. Astagfirullah, taubat sungguh-sungguh. Allah, aku dulu pasal apalah aku duk percaya kat bomoh, aku duk, ataupun dia sendiri tu bomoh. Bukan kata percaya ke bomoh, dia sendiri tu bomoh. Contoh, dia duk beramal dengan ilmu hitam, dia duk main sihir, duk santau menyantau, dia duk percaya benda-benda khurafat. Tiba-tiba dia rasa bersalah, Allah bagi hidayah ke dia, Allah buka hati dia, Allah memberi kesedaran kepada dia bahawa itulah benda sesat, benda karut, benda batil, benda syirik. Maka dia bertaubat. Boleh tak? Boleh. Adakah Allah ampun? Ya, Allah Maha Pengampun, Al-Ghafur. Nah, syarat kembali dengan 2 kalimah syahadah, mengucap balik dan memohon ampun kesalahannya, istighfar, taubat, taubatan nasuha. Allah Maha Pengampun kan? Al-Ghafur. Saya teringat satu hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Ada dalam kitab Muslim pada Rawahu Syaikhan. Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Ada seorang lelaki yang amat hebat dosa dia, dahsyat sungguh maksiat dia. Apa dosa tak buat, habis segala dosa dia buat. Tetapi sebelum dia mati, dia berpesan kepada anak dia. Ini ada sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nanti aku mati, mubakarlah aku. Fa'ahriquni, dalam matan hadis tersebut, fa'ahriquni, bakarlah aku dan cincang lumat-lumat abu aku. Dah bakar jadi abu lah. Tak, apa dia panggil, sisa-sisa tak, mayat tu lah. Bakar aku, cincang lumak-lumak, maka dialirkan, dicampaknya ke dalam lautan. Allahu Akbar. Pasal apa tu? Dipendekkan cerita, hadis tu panjang. Anak dia buat sungguh. Sebab tu wasiat. Dah ayah aku suruh macam ni, dah bapa aku suruh macam ni, anak-anak pun buatlah. Eloknya mati, itulah wasiat ayah dianya, maka dibakarnya, diambil abunya, dibuang ke dalam lautan. Maka bila berlakunya hari kebangkitan, Allah tanya, pasal apa mu buat ni? Pasal apa? Ma hamalaka ala ma sana'ta, ma hamalaka ala ma sana'ta, atau kama qala. Pasal apa pelik sangat ni, membuat apa ni? Nak suruh bakar ni? Tak. Dia kata, wallahi demi Allah, sekiranya aku dibangkitkan dan Allah berkehendak menazab aku, nescaya Allah akan menazab aku dengan azab yang Allah tidak pernah mengazab orang lain. Allah. Aku ni banyak dosa. Aku ni banyak dosa. Kalaulah Allah mengazab aku dengan dosaku ini, maka Allah akan mengazab dengan azab yang Allah tak azab orang lain, tak pernah azab orang lain, melainkan Allah azab aku dengan sepenuh azab, dengan paling dahsyat azab. Aku buat ni kerana takut padamu ya Allah. Khasyatuka, ataupun dalam riwayat lain, makhafatuka. Hadis ni memang agak kontroversi lah, ulama bahas panjang kenapa dia tak percaya kepada kudrat Allah. Nampak tak dia punya masalah situ? Dia suruh bakar, dia suruh peranyuk ke dalam laut. Macam dia tak percaya Allah berkuasa nak menghimpunkan semula. Tak apalah, itu perbahasan panjang di kalangan ulama hadis. Tapi nak ceritanya, makhafatuka ataupun khasyatuka, takut padamu ya Allah. Maka hadis itu kata, faghafara lahu, Allah ampun dia. Subhanallah. Hadis itu berakhir dengan happy ending, kesudahan yang baik. Dia buat banyak dosa, tapi dia rasa takut sebelum meninggal. Dia bertaubat, rasa aku takut. Walaupun ada masalah dari segi ilmu akidah dia, ulama kata belum sampai kepada dia pengajaran akidah sifat kudrat Allah. Tak pada tu kita letak tepi dulu. Sehingga dia percaya kalau dibakarnya, dihanyut ke lautnya, Allah tak boleh nak kumpulkan semula. Ulama bahas hadis itu seumpama seolah-olah dia ni tak sampai ilmu akidah,
ilmu sifat 20, ilmu qudrat Allah, tapi dia ada satu sifat makhafatuka ataupun khasyatuka, takut padamu ya Allah, aku banyak dosa. Maka hadis itu kata Nabi kata apa? Fa ghafara lahu aw kama qala. Allah ampun dia sebab Al-Ghafur. Nama Allah yang ke-35. Allah Maha Pengampun. Allah amat-amat pengampun. Jadi perbanyakkanlah taubat, perbanyakkanlah istighfar. Allah innallaha ghafurur rahim. Itu ayat Quran. Allah gandingkan ghafur dengan rahim. Allah gandingkan ghafur dengan rahim. Allah nak ampun, Allah ampun dan Allah sayang hamba-hamba dia. Baik, yang seterusnya. Nama Allah yang ke-36. Asy-Syakur. Asy-Syakur. Asy-Syakur dengan makna yang maha bersyukur. Ataupun dalam perkataan lain, boleh juga kita guna perkataan yang maha menghargai. Boleh. Tuan-tuan bila sebut bab syukur, biasanya kalau kata bab syukur ni, hak bersyukurnya kita, hamba Allah. Hak bersyukurnya makhluk. Tak. Dalam kitab-kitab tasawuf, Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin, Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam, ulama-ulama tasawuf dia bahas sifat syukur, kelebihan sifat syukur. Siapa dia hak bersyukur? Kita. Umat manusia, hamba Allah, nikmat Allah punyalah banyak. Tetapi bila perbahasan tentang Asmaul Husna, nama Allah Asy-Syakur, dia refer kepada Allah. Allah bersyukur. Macam mana Allah bersyukur? Bukankah Allah suruh kita bersyukur? Kita nak kena faham. Syukur sifat mahmudah, sifat terpuji. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau mu bersyukur, aku tambah lagi nikmat-nikmat aku padamu. Kalau mu tak reti bersyukur, kufur nikmat, ingat azab aku pedih. Dalam Quran diulang-ulang 75 kali perkataan syukur. Sama ada dengan perkataan syakara, sama ada dengan perkataan yashkur, wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Sama ada dengan perkataan syakartum, sama ada merujuk kepada sifat Allah menghargai orang bersyukur, asy-syakur. Tadi pun saya mukaddimah tadi, kuliah maghrib malam ni dimukaddimahkan dengan ayat Allah, inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur, surah Saba ayat 19. Surah Saba ayat 19, Allah kata sesungguhnya banyak tanda-tanda kebesaran Allah kepada hamba-hambanya yang banyak bersabar dan hamba-hambanya banyak bersyukur. Hamba Allah yang banyak bersyukur, maka dia akan nampak kebesaran Allah. Itu belah kita kena banyak syukur. Allah Ta'ala maha bersyukur, asy-syakur dengan maha menghargai. Allah berterima kasih dengan memberi banyak balasan baik. Maha menghargai, maha berterima kasih, maha memberi balasan baik pada amal-amal hambanya. Amalan hambanya hak baik-baik itulah. Kita kata amalan soleh, kita kata benda-benda ma'ruf, tidak sia-sia. Dalam Quran surah Al-Kahfi, Allah berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus salihat inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Surah Al-Kahfi. Sesungguhnya orang beriman, kata Allah, dan beramal soleh, aku ni, kami ni, aku ni, kata Allah, la nudhi', aku takkan mensia-siakan. Tidak akan mensia-siakan hak mana beriman. Amalan daripada amal dia kena iman. Macam tadilah, macam cerita hak takut ke Allah tadilah. Dia percaya Allah tu ada, takut pada azab Allah, takut pada neraka. Allah takkan sia-siakan sehingga Allah ampunkan dia. La nudhi'u ajra man ahsana amala. Hak mana buat baik itu, hak mana beramal soleh, Allah tidak akan mensia-siakan. Bahkan Allah itu maha asy-syakur, maha memberi pembalasan, maha berterima kasih, banyak balasan baik pada Allah. Kita boleh tengok beberapa amalan kecil tapi balasannya besar. Amalan kecil balasan besar. Baca Al-Quran satu huruf dah 10 pahala. Alif Lam Mim 30 pahala. Tak? Dzalikal kitabu la raiba fi. Kira sendiri. Satu huruf 10. Satu huruf 10. Allahu Akbar. Baca Qul Huwallah 3 kali, rasanya tak sampai seminit kot.
Cuba try. Boleh kita baca keluar Allah tak sampai seminit. Kena baca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kena jagalah dia punya tajwid tu. Tak, Al-Ikhlas 3 kali. Rasanya boleh kita habiskan. Tak sampai seminit. Oh, dah khatam 30 juzuk. Subhanallah. Kerana Al-Ikhlas itu menyamai 1/3 Al-Quran. 2 kali Al-Ikhlas, 2/3 Al-Quran. 3 kali baca Al-Ikhlas, 3/3 Al-Quran. 3/3 mana 1 lah. 30 juzuk. Subhanallah. Banyaknya pahala. Mudahnya amalan. Kerana Allah Asy-Syakur. Maha memberi balasan. Oh, puasa 6. Puasa 6 hari je. Syawal. InsyaAllah panjang umur. Tak lama lagi kita nak Ramadan. Lepas Ramadan bulan Syawal. Kita boleh amalkan puasa 6. Oh, 6 hari je. 6 hari. 6 hari je. Balasan dia setahun. Berapa kali ganda tu? Tak. Ambil 6 hari je. Allah bagi pahala macam puasa setahun. Banyaknya ganjaran. Sebab Allah Asy-Syakur. Tinggal lagi kita je kadang-kadang tak berapa nak rebut. Subuh 2 rakaat. Subuh 2 rakaat tak sampai 10 minit kot. Habis-habis 6 minit, 7 minit. Tak. Subuh 2 rakaat. Pahalanya, oi, 1 malam tak tidur. Walhal malam tadi elok je berdengkur. 1 malam tak tidur. 1 malam pun tak tidur. Seumpama beribadat sepanjang malam. Sebab 2 rakaat je. Hak mu buat subuh. Sebab tu kena jaga. Subuh berjemaah. Kalau siapa-siapa tak nak dikira sebagai orang yang tidur malam. Walaupun kelok je kita tidur. Tapi berjaga sepanjang malam dengan ibadah. 12 jam. Kita buat matematik. Mudahlah. Siang 24. Siang kan. Siang 12 jam. Malamnya 12 jam. 12 jam Allah bayar pahala ganjaran subuh berjemaah yang tak sampai 10 minit pun 2 rakaat. Pasal apa banyak sangat ganda-ganda pahala tu? Allah Asy-Syakur. Subhanallah. Allahu Akbar. Allah Maha baik sungguh. Dia memberi balasan yang baik. Tinggal kita je lagi kadang-kadang tak berapa nak rebut kerana kelemahan iman kita. Jadi pakat-pakat muhasabahlah. Baik, yang ke-37. Nama Allah yang ke-37 Al-Aliyyu. Al-Aliyyu. Biasalah ni. Ini biasa kita dengar. Kawan-kawan kita pun ada nama Ali. Kalau namanya Ali boleh jadi 2 makna. Yang pertama Abdul Ali. Boleh. Abdul Ali, hamba kepada Allah yang Ali. Ataupun diambil sempena nama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali bin Abi Talib. Boleh juga. Letak nama anak ke siapa ke Ali, supaya moga-moga akhlak dia mulia macam Sayyidina Ali. Ataupun Abdul Ali, hamba kepada Allah yang maha tinggi. Kita solat ada sujud. Sujud baca apa? Subhana rabbiyal a'la. A'la dengan Ali ni adik-beradik lah daripada perkataan sama. A'la dengan Ali kataan sama. Dia punya root wordnya ala ya'lu. A'la ataupun Ali. Baik, yang maha tinggi. Allah sangat tinggi darjat dan martabatnya yang tidak dapat digambarkan oleh pendapat manusia. Tidak dapat digambarkan ketinggian Allah, maqam Allah, darjat Allah, martabat Allah maha tinggi. Yang tidak dapat digambarkan oleh pendapat manusia. Tidak dapat digambarkan oleh akal lah kita kata. Ada akal manusia nak gambarkan ketinggian Allah Ta'ala. Ini kalau syarah cara orang salafi, syarah nama Allah Ali ni cara salafi, dia berkait dengan kedudukan Allah di arash. Cuma orang Asy'ariyah dia tak apa setujulah. Apa ni? Allah tinggi duduk di arash. Tu apa dia kata? Puak-puak Asy'ariyah yang aliran pondok ni dia tak berapa setuju kerana bagi dia berpegang kepada Allah mawjudun bila makan. Allah wujud tak perlu kepada tempat. Tapi kalau mengikut ulama-ulama seperti Ibn Taymiyah rahimahullah, ulama seperti Muhammad bin Abdul Wahhab, ulama seperti siapa lagi? Ibn Qayyim al-Jauziyah, ataupun ulama contemporary, ulama salafi, Ibn Bas rahimahullah, Ibn Bas bekas mufti Arab Saudi, Ibn Bas rahimahullah, Saleh Utsaimin rahimahullah. Ni ulama-ulama salafi ni. Orang tuduh dia ni Wahabi ni. Mereka mengatakan Allah di arash sebagaimana
kama yaliqu jalalihi, sebagaimana sesuai dengan kedudukan Allah, sebagaimana sesuai dengan kemuliaan Allah. Maka kalau syarah cara salafinya, Al-Aliyyu maha tinggi Allah di arasy. Macam mana Allah dia duduk di arasy? Tak payah sembang, cukup noktah di situ. Syarah lebih-lebih dicari penyakit belaka tu. Takut menyamakan Allah dengan makhluk. Dia panggil musyabbihah, mujassimah. Hak kita dah jumpa sebelum ni dah. Tak, pok-pok musyabbihah, mujassimah, adik-beradik macam tu. Dengan Mu'tazilah hak terkeluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau dia setakat kata Allah maha tinggi, istiwa di arasy kerana beriman dengan surah Taha, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, beres je, tak ada masalah. Tak payahlah kita nak lebih lajak, nak mengkafirkan puak-puak yang mengatakan Allah di arasy. Silap-silap mu pula kafir kepada mu tuduh orang tu kafir, orang tu tak kafir pun. Orang tu tak kata pun Allah duduk sebagaimana kita duduk. Tapi dia kata istiwa sebagaimana Quran kata Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, di arasy tempat paling tinggi tu. Tak. Tu syarah cara salafi yang boleh kita terima. Yang ni dia tak syarah cara salafi dah. Dia kata Allah sangat tinggi bukan pada tempat tapi darjat, martabat. Boleh juga. Jangan duk bergaduh. Buang masa tak habis. Tak, buang masa sia-sia kat situ duduk bergaduh hak Asy'ariyah mengkafirkan Salafi, hak Salafi mengkafirkan Asy'ariyah. Kita ni nak ngajak orang pada Islam supaya orang Islam betul-betul kekal Islam sampai ke mati, duk mengkafirkan orang, apa cerita ni? Tak, satu hal juga. Tak kira lah belah mana pun, kalau ada ketaksuban, kalau ada ekstrim, kita tak setuju. Kerana kita mu'tadilan. Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara pada pertengahan dia. Tuan-tuan nak pilih aliran Salafi ke, tuan-tuan nak pilih aliran Asy'ariyah ke, silakanlah. Kedua-duanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah, bagaimana kita belajar? Untuk berbahas perkara-perkara yang usul. Cukup setakat apa yang kita imani sebagaimana Allah sebut dalam Quran. Jangan duk lebih-lebih. Dan jangan kita mudah mengkafirkan orang kerana Ahlus Sunnah wal Jamaah dia tak mengajar kita takfiri, melainkan dia nak semua ni berpegang kepada akidah yang sahih. Jadi faham ya, Al-Aliyyu sama ada nak syarah cara Salafi pun boleh, nak syarah cara dia pun boleh. Bukan pada tempat tetapi pada darjat, pada martabatnya. Nak syarah cara Salafi, cara Wahabi pun boleh. Di arasy, tempat hak tertinggi, cukup setakat tu. Jangan duk syarah lebih-lebih. Takut jadi musyabbihah pula. Baik habis ya. Al-Aliyyu makna maha tinggi. Yang ke-38, Al-Kabir, Allah maha besar. Ni biasalah. Kabir. Takkan tak faham? Nak duduk semayang, kalau tak faham kabir ni, awal-awal lagi fail lah solat kita. Sebab lafaz pertama dalam solat, rukun pertama dalam solat lepas pada niat. Tak, niat tu rukun qalbi, rukun qawli. Rukun qawli apa dia? Hak dalam solat, hak mula-mula sekali takbiratul ihram. Takbiratul ihram kita sebut apa? Allahu akbar. Akbar daripada perkataan apa? Kabir. Kabura. Asalnya perkataan kabura. Akbar maha besar, paling besar. Kabir pun sama juga, yang maha besar. Tak, yang amat-amat besar. Allah mempunyai kebesaran di atas sesuatu yang lain. Besar tu dari segi saiz ke ustaz? Jangan fikir saiz dia. Macam Allah ada jasad pula, macam Allah ada jisim pula. Tak, kebesaran di atas sesuatu yang lain. Akal manusia tidak mampu hendak mendapatkan hakikat kebesarannya. Besar setara mana? Dia sebut awal-awal lagi. Akal kita ni. Tak, penakhulan akal kita ini, pentafsiran minda akal kita ini nak kata Allah besar setara mana tu tak payah lah. Cukup mengatakan Allah, kebesaran Allah dengan keagungan sifat dia. Keagungan Allah, kebesaran Allah dengan keagungan sifatnya, kemuliaannya, maka akal kita cukup setakat apa ulama sebut. Jangan duk lebih-lebih. Kerana apa? Tak mampu pun hendak mendapatkan hakikat dia. Nak tahu juga, tunggu dalam syurga lah. Tunggu dalam syurga, insya-Allah kita semua ahli syurga. Allah menja'alna minhum amin. Dapatlah nikmat yang paling besar kepada ahli syurga, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nikmat paling besar, melihat kepada zat Allah.
Dalam syurga nanti tahulah besar yang kata besar setara mana, yang kata tinggi maha tinggi lagu mana, maha besar setara mana. Dalam syurga. Atas dunia ni, masa kita hidup ni, jawapan terbaik wallahu a'lam. Dan imanilah ketinggian Allah dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna al-kabir. Banyak kan takbir. Takbir itu daripada perkataan kabir lah. Takbir mana apa? Takbir membesarkan Allah. Takbir makna apa? Takbir membesarkan Allah. Lafaznya Allahu Akbar. Allahu Akbar 33 kali kan. Lepas solat wirid kita, nak zikir kita, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, takbir pun 33 kali juga. Baik, yang seterusnya, yang ke-39, nama Allah yang ke-39, Al-Hafiz. Apa makna Al-Hafiz? Yang maha memelihara, ataupun boleh juga guna perkataan lain, memelihara makna menjaga. Hafiz. Hafizah. Hafizah daripada perkataan hafizah. Hafizah makna menjaga ataupun menghafal. Kan sekolah tahfiz kita kata nama sekolah apa ni? Sekolah tahfiz. Tahfiz daripada perkataan apa? Hafaza yuhaffizu tahfiz. Sekolah tahfiz. Apa makna tahfiz? Sekolah menghafal. Hafal apa? Quran 30 juzuk. InsyaAllah anak-anak kita hantar sekolah tahfiz, dia menghafal betul-betul, dia hafaz betul-betul, dapatlah 30 juzuk hafazan Al-Quran. Menghafaz makna menjaga. Kalau dia hafal Quran 30 juzuk, dia jaga, dia kena jaga. Itu besar tanggungjawab. Bukan kata hafal di mulut. Yalah, mungkin kalau hafal setakat hafal di mulut, hari ni ingat, esok lupa. Hari ni ingatlah, minggu depan lupa sebab dia tak jaga. Tak diulang-ulang bacaannya, tak diamalkan ajarannya. Itu lagi tu. Hafal semata-mata. Tak, hafal ayat Quran. Tak, aqimus salat wa atuz zakat, sembahyang ni tak. Jadi apa makna menghafal? Menghafaz makna menjaga. Hafazan tu dijagalah 30 juzuk tu. Daripada kecil duk menghafal sampai ke mati lah. Jaga elok-elok hafazan tu. Hafazan makna penjagaan ayat Quran tu 30 juzuk tu. Ramai. Tak, ramai. Sayang sungguh. Sekolah tahfiz. Tak boleh lah ustaz. Saya dulu memang saya sekolah tahfiz, tapi setakat 2 juzuk je. Tapi saya tak jaga betul-betul. Tinggal 1 juzuk je orang sayang. Itu dia tak jaga. Waliyahzubillah. Jadi jaga. Hafal Quran, jaga betul-betul hafazan dia. Baik, itu dari segi bahasanya lah. Baik, yang maha memelihara, menjaga, memelihara. Allah lah yang mengawal dan melindung makhluknya dari sebarang perkara yang menyusahkan dan menjaga segala amalan hamba-hambanya. Allah yang maha menjaga, yang maha melihara, mengawal dan melindung makhluknya. Malam tadi saya kuliah di Sisli. Kitab apa? Kitab Ihfazillah Yahfazuka. Kitab yang saya baca dah 5 tahun. Daripada Sisli belah dalam sampailah Sisli belah luar sebelah hospital. 5 tahun dah baca kitab. Kitab apa? Ihfazillah. Ihfazillah Yahfazuka. Itu hadis Nabi tu. Hadis Nabi dalam kitab hadis 40. Tuan-tuan buka kitab hadis 40, hadis nombor 19. Hadis Nabi dijadikan nama kitab. Apa makna ihfazillah? Jagalah hubungan dengan Allah. Jaga hubungan dengan Allah. Jaga hukum hakam Allah. Hak haram jangan dibuat, hak wajib kena buat. Tu jaga hubungan dengan Allah. Hukum hakam Allah wajib jaga sungguh-sungguh, jangan tinggal. Hukum haram, jaga sungguh-sungguh, jangan dibuat. Tu ihfazillah. Maka Nabi kata, kalau mu jaga hak tu, jaga hubungan dengan Allah, yahfazuka. Allah jagamu dengan sebaik-baik penjagaan. Orang yang menjaga salat, Allah jaga dia. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat mencegah orang yang salat daripada perkara keji dan perkara mungkar. Penjagaan Allah itulah sebaik-baik penjagaan. Tak, yang maha memelihara, Allah yang mengawal. Kan kita baca ayat kursi kan? Ada tak perkataan ni? Ada. Hujung itulah, hujung ayat kursi. Wala yauduhu hifzuhuma. Wala yauduhu hifzuhuma. Hifzu daripada perkataan hafiz.
Rugilah kita baca ayat kursi tak faham. Apa makna wala yauduhu hifzu? Hifzu daripada perkataan hafiz dengan makna penjagaan. Wala yauduhu hifzuhuma. Kata Allah Ta'ala, tidaklah membebankan aku, tidaklah memberatkan aku, tidaklah menyusahkan aku nak jaga langit bumi ni Sebab apa? Sebab Allah Maha Kuasa. Langit bumi ni kacang je lah Allah nak jaga. Oh, tu kalau bahasa mudah-mudah. Kita kadang nak jaga rumah tangga pun susah. Nak jaga anak kena pula kena anak ramai. Oh, susah tak? Jenuh. Anak 8 nak jaga seorang-seorang tu. Tak? Susah. Belum lagi nak jaga negeri, nak jaga negara. Allah Ta'ala kata wala yauduhu hifzuhuma. Aku jaga langit bumi tak ada apa lah. Sebab dia kuasa. Allah Maha menjaga, Maha berkuasa, Maha kudrat. Wala yauduhu hifzuhuma. Aku jaga hifzuhuma, penjagaan langit dan bumi di bawah kuasa Allah. Tak ada susah apa pun, tak ada beban apa pun, tak ada letih apa pun. Tak, sebab dia Tuhan. Maka serahlah segala sifat penjagaan kepada Allah Ta'ala. Langit bumi pun kacang dia jaga. Setakat nak jaga kita ni, setakat nak lindung kita ni, mudah sangat lah. Tinggal lagi kita ni serah diri tak ke dia. Atau kita kena serah diri pada dia. Ya Allah jagalah aku ya Allah. Bukan suruh wali jaga. Oh, itu satu hal juga. Duk baca bismillah 41 kali, tuju ke wali. Wali itu jaga abang long kawasan. Itu semua syirik, kurapak belaka tu. Baca ayat kursi tapi tak faham. Belajar Asmaul Husna tapi tak faham. Rugilah waktu kena mengaji. Allah Al-Hafiz, Maha memelihara. Allah yang mengawal dan melindung makhluknya. Dia lebih kurang dengan apa yang kita baca sebelum ni. Rasanya kita dah baca dah Al-Wali. Nombor berapa Al-Wali ya? Dah baca kot. Nama Allah Al-Wali. Nombor berapa nama Allah Al-Wali? Dah baca ke belum? Belum. 56. Belum sampai lagi. Tak. Belum sampai lagi. Al-Wali ni lebih kurang dengan makna Al-Hafiz. Maha melindung, maha menjaga, maha membantu pun boleh juga. Pembantu yang memberi perlindungan. Dia ada lagi satu tu, Al-Wali. Ada dua wali tu. Satu waw tak ada alif, lagi satu waw yang beralif. Mana tak jumpa dah. Ada lagi satu Al-Wali. Ada alif. Al-Wali. Dan lagi 77. 77. Dia ada kaitan semua tu. 77 Al-Wali ada alif. Ada alif 77 tu Al-Wali ada alif. 56 Al-Wali tak ada alif, ada kaitan dengan Al-Hafiz 39. Tak apalah hak 56 77 tu jauh lagi tu. Kita habiskan hak malam ni dulu. Jadi yakinlah Allah Maha menjaga segala. Kan ada dalam surah apa? Surah Yusuf. Surah Yusuf. Allah kata, "Fallahu khairun hafidha." Ada tok guru, ada ustaz, dia kata kalau mu nak tinggalkan barang, nak parking kereta ke, ataupun nak balik kampung macam saya, insya-Allah minggu depan nak balik kampung, lama jugalah tinggal rumah tu. Ya, selain kunci tu kunci jugalah. Jangan tak kunci pula. Kunci rumah elok-elok, pagar elok-elok. Kereta pun sama juga, nak parking motosikal ke, nak parking ke apa ke, kita kata apa? Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Ambil ayat dalam surah Yasin. Bukan surah Yasin. Surah Yusuf. Saya lupa ayat berapa. Tapi ada dalam surah Yusuf. Surah Yusuf, apa ayat tu bunyi? Fallahu khairun hafidha. Allah lah sebaik-baik penjaga. Khairun, hak terbaik. Hafizah, hak terbaik, paling baik penjagaannya. Kalau nak harap ke jaga, pokgak. Orang Kelantan panggil pokgak. Korang sini panggil Kelantan panggil pokgak. Nak harap ke pokgak, nak harap ke security, nak harap ke polis, nak harap ke apa-apa je lah. Tak terbaik, biasa-biasa je. Nak harap ke mangga besar mana mangga dekat motosikal tu. Nak harap ke apa? CCTV rumah kita. Mungkin boleh jadi rumah tuan-tuan ada CCTV. Tak terbaik. Yang terbaiknya fallahu khairun hafidha. Itulah penjaga. Allah sebaik-baik penjaga. Wa huwa arhamur rahimin. Dan dialah yang Maha Penyayang. Boleh dijadikan amalan dengan ayat surah Yusuf.
Ada kawan-kawan kita beli motor baru ke tak? Sayang nak parking takut hilang, baca insya-Allah. Fallahu khairun hafizah. Allah sebaik-baik penjaga wa huwa arhamur rahimin. Boleh diamalkan ayat daripada surah Yusuf. Sebagai doa kita, moga Allah menjaga harta benda kita. Baik, dah masuk Isyak. Saya habiskan sikit lagi. Lebih kurang 5-6 minit lagi nak habiskan apa tadi? Al-Muqid. Seterusnya yang ke-40. Isyak dah masuk, saya lajulah sikit. Yang ke-40 Al-Muqid. Al-Muqid makna apa? Al-Muqid yang maha pemberi. Al-Muqid. Al-Muqid antara nama Allah yang jarang saya dengar letak nama orang tak. Tadi Al-Hafiz, biasa orang nama Hafiz. Al-Kabir, biasa orang nama Kabir. Al-Ali, Ali biasa. Asy-Syakur, Asy-Syakur biasa tak? Syakur ataupun syukur. Al-Ghafur, Ghafur biasa. Tapi Al-Muqid ni jarang. Kawan saya pun tak ada nama Muqid. Tapi boleh je kalau nak letak nama anak Abdul Muqid. Cantik. Al-Muqid, Abdul Muqid, hamba kepada Allah yang Al-Muqid. Apa makna Al-Muqid? Yang maha pemberi. Ataupun dalam kitab-kitab lama, kitab-kitab pondok dulu, dia kata Allah Ta'ala Al-Muqid yang maha pemberi, pemberi kecukupan. Dia beri secukupnya. Allah maha pemberi secukupnya, iaitu menjadikan segala makanan. Contoh Allah bagi makan. Allah bagi makanan yang cukup. Tak, saya ambil saya sempat rujuk pandangan perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullah. Perkataan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia kata yang dikatakan Al-Muqid ni ialah dengan maknanya Khaliqul Aqwat. Allah Ta'ala yang mencipta makanan-makanan, menumbuhkan makanan-makanan asas. Aqwat ni dengan makna makanan apa? Kalau kat Malaysia padi. Kalau orang Melayu tak. Kalau kat mereka, apa dia? Orang mereka makan apa? Gandum ke apa? Roti ke? Lebih kurang tu tak. Kalau Arab, kurma. Kalau Melayu, nasi. Tu dia aqwat dia panggil. Aqwat. Makanan-makanan asas. Orang Melayunya nasi, beras, padi. Orang Arabnya kurma, tepung, gandum. Tak, orang putihnya dengan cara dia lah. Orang putih makan apa? Tak, roti ke apa ke tak? Tu. Allah Ta'ala mencipta benda-benda makanan tu, wa musiluha ilal abdan, dan menyampaikannya, benda-benda tu masuk ke dalam badan manusia. Cukup. Tak, Allah mencukupkan. Dia ada kaitan dengan Ar-Razzaq. Ar-Razzaq makna pemberi rezeki. Cuma yang ni lebih khusus kepada makanan. Ar-Razzaq luas. Allah Maha Razzaq, Maha memberi rezeki. Rezeki itu luas. Pakaian pun rezeki, rumah tangga pun rezeki, kenderaan pun rezeki, gaji pun rezeki, duit pun rezeki. Luas makna rezeki. Yang ni khusus. Apa dia khusus? Memberi makanan. Kata Imam Ghazali, Allah mencukupkan al-aqwat, makanan-makanan asas. Kalau kita kat Malaysia ni, nasi cukup je, bukan setakat cukup, berlebih-lebihan. Sampai nak membazir. Segala makanan rohani dan segala makanan jasmani, Allah memberi dengan secukupnya. Ada orang tak rasa umur ni. Allah bagi kita umur kan. Setakat ni saya 43, tuan-tuan mungkin lebih daripada tu, mungkin 50-an, ada 60-an, ada 70-an, ada muda pada saya 30-an, 20-an. Umur Allah bagi umur, ada tak cukup? Semua cukup. Cukup dah umur tu untuk kita bertaubat, untuk kita beribadah. Tinggal lagi dah manusia ni lalai leka. Dah lalai leka, dia tak guna. Sebab tu Allah bersumpah dengan wal asri. Sedangkan umur yang Allah bagi tu cukup. Cara dia. Hak umur 40 cukup dengan 40. Tak. Hak 60-an, 70-an. Maka nama Al-Muqid ini, kata ulama, Allah memberi dengan secukupnya segala makanan rohani, termasuk makanan rohani. Makanan kepada roh apa? Apa makanan kepada roh? Dalam satu pandangan ulama, dia kata makanan kepada roh itu makrifat.
Tak apa saya sebut yang dikatakan dalam contoh Allah memberi kecukupan, tengok pada diri kita. Komponen dalam diri kita ada 5 kan. Kena diri kita ni. Takkan tak kena diri kita. Komponen dalam diri kita ni ada 5. Allah mencukupkan 5 benda tu. Yang pertama roh. Mesti ada roh. Mesti ada roh. Yang kedua akal. Mesti ada akal. Cuma ustaz tu tak berakal tu bukan tak berakal, akal dia tak sempurna. Penyakit akal, dia tak boleh guna akal tu. Lain, akal tu tak ada. Komponen kita ni yang pertama roh, yang kedua akal, yang ketiga nafsu. Kena ada nafsu. Ke orang Selestia ni tak ada nafsu, letih tak ada nafsu. Tak nak makan, tak nak kahwin, tak nak minum, tak nak pakai baju, letih. Mesti ada nafsu. Dan yang keempat, komponen kita qalbun, hati. Dan yang terakhir jasad. Jasad hak barang kita nampak. Jasad, tubuh badan. Allah memberi kecukupan. Allah bagi roh, Allah bagi akal, Allah bagi nafsu, Allah bagi hati, Allah bagi jasad, tubuh badan. Dan kelima-lima tu ada makanan dia. Allah memberi kecukupan. Makanan roh apa? Ulama kata makanan roh ma'rifatullah. Makanan roh. Ya, makanan roh mengenal Allah. Sekarang ni kita buat apa ni? Sekarang kita mengaji. Mengaji apa? Mengaji tajuk Asmaul Husna. Kenapa? Nak kenal Allah. Rupanya sekarang ni kita jamu roh kita. Sekarang ni kita duk jamu roh. Roh perlu kepada makanan. Makanan roh ialah mengenal Allah. Sebab roh tu Allah yang ciptakan roh. Walaupun kita tak boleh nak tengok mana roh. Tak nampak. Nak pegang roh tak boleh. Nak bau roh, nak hidu roh tak boleh. Nak rasa roh dengan lidah tak boleh. Tapi roh tu ada. Ya, perlu jamu makan pada dia. Macam mana nak jamu makan kepada roh? Allah memberi kecukupan. Sebab tu kena mengaji. Kenal Allah. Makanan kepada roh, mengenal Allah. Akal. Makanan kepada akal, ilmu. Sama juga kecacah ilmu lah ni. Menjamu akal kita ni. Sebab tu ilmu akal dia boleh jadi rosak kalau tak mengaji. Dia jadi pening, dia jadi jahil, dia jadi bodoh sampai peringkat kalau tak ada ilmu, na'udzubillah. Dia boleh rosak mental, rosak akal. Yang ketiga apa? Nafsu. Nafsu ada juga. Makanan dia amalan baik. Amal soleh. Makanan kepada dia supaya amal soleh tu dia boleh kontrol. Amal soleh, nafsu syahwat. Macam mana nak kontrol nafsu syahwat? Nafsu seksual, macam mana nak kontrol? Kahwin. Kan Nabi kata, mu kahwin lah, maka menjaga kemaluan kamu, menjaga maruah kamu, kahwin. Kahwin tu kan amal soleh. Jadi amalan soleh ni makanan kepada nafsu. Nafsu tak semesti seksual lah, tak semesti syahwat. Nafsu nak segak, nafsu nak kemeh, nafsu juga. Yang keberapa? Yang keempat, kalbu. Kalbu hati. Makanan kepada kalbu apa? Makanan kepada hati zikir. Makanan kepada hati zikir. Subhanallah, subhanallah, bertasbih, bertakbir, bertahmid, beristighfar. Semua itu makanan kepada qalbun, hati. Banyakkan zikir. Maka orang banyak zikir, zikrullah, ingat Allah, hati dia sihat. Hak tak ada zikrullah, hati dia berpenyakit. Tak pernah berzikir, tak pernah istighfar. Tak, maka hatinya masalah. Makanan kepada qalbu, hati ialah banyakkan zikir. Dan yang terakhir, makanan kepada jasad. Ni tak payah sebut lah. Makanan pada jasad tak payah sebut lah. Nak sebut satu-satu nasinya apa. Dan ulama kata makanan kepada jasad ialah makanan halal. Barulah jasad tu. Makanan halalan tayyibah. Banyak mana makanan halal itulah makanan kepada jasad. Berkecukupan Allah buat. Ada je benda-benda. Tinggal lagi kita je yang malah. Makanan kepada roh, mengenal Allah. Makanan kepada akal, ilmu tadi. Malah nak mengaji. Kuranglah akal kamu. Kurang cerdaslah akal kamu. Malah mengaji. Makanan kepada hati, banyakkan zikir. Tak berzikir, masalahlah hati kamu. Dan Allah memberi 5 komponen tadi. Allah memberi secukupnya 5 komponen. Dan menyediakan segala makanan kepada kita. Tinggal lagi kita ni rebuk ke tak tu je. Dan yakinlah Allah itu maha al-muqid. Yang maha pemberi. Dan pemberian Allah dengan secukupnya. Iaitu menjadikan segala makanan kita. Sama ada rohani dan jasmani. Kepada sekalian makhluknya. Allahu Akbar. Subhanallah, maha suci Allah daripada segala sifat-sifat yang kurang, sifat-sifat yang tak layak bagi dia. Wallahu a'lam. Cukup setakat tu. Setakat nombor 40 lah. Yang 41 tu kita sambung pada bulan hadapan insya-Allah. Panjang cerita lagi tu dah. 41, 42 tu
masa tidak mengizinkan, Isyak pun dah masuk. Jadi kita sambung pada bulan hadapan, insya-Allah bulan Mac. Kita jumpa pada hari Rabu minggu yang keempat, insya-Allah. Wallahu a'lam. Moga-moga apa kita baca kita faham, dan kita faham, kita mengenal Allah, makin rapat dengan Allah, dan Allah terimalah keimanan, kepercayaan kita. Allah Maha Agung. Selamat kita dunia, selamat kita akhirat. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man walah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma arzuqna mutaba'atan nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam awwalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup majlis tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanakallah.